Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang dihormati penceramah tuan penceramah kita Ustaz Muhammad Faizul bin Azmi, betul Ustaz Ya, betul. Okey. Um, yang dimuliakan yang dimuliakan juga para peserta pondok masjid yang dirahmati Allah. Pesanan penaja untuk hari ini, jangan lupa jaga-jagalah diri sempena disebabkan oleh nombor jumlah yang sakit semakin meningkat akibat penyakit COVID-19 ini. Oleh itu sama-samalah kita menjaga, jangan lupa basuh tangan, sanitize tangan, dan itulah. So tanpa melengahkan masa lagi, saya akan serahkan kepada Ustaz Muhammad Faizul bin Azmi untuk meneruskan sesi pengajian kita untuk hari ini. Tafadhal mazkura ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا متقبلا وارض اللهم عنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا والاولياء اجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu dan juga menghadiri kuliah secara maya pada hari ini, anjuran Masjid Wilayah. Jadi kita akan meneruskan pengajian dan saya menggantikan Ustaz Fawaz pada minggu ini, iaitu membincangkan berkenaan dengan fiqh medik ataupun fiqh perubatan yang ataupun dengan istilah yang lain. Jadi pada kali ini kita memilih tajuk khitan ataupun khatan bagi membincangkan sebagai satu isu dalam perbincangan fiqh medik. Antara isu-isu yang lain seperti klon, hukum penerimaan organ. Dan saya, kalau tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT ingat, saya juga pernah membentangkan pertanyaan dengan tajuk silap saya derma organ pada minggu-minggu awal yang pertama dahulu, juga menggantikan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fawaz. Jadi sebelum kita mulakan pengajian pada pagi ini, apa khabar semua peserta-peserta kita dan ibu dan ayah dan sahabat-sahabat di rumah masing-masing. Jadi sehari semakin hari kita akan beruncing dengan COVID-19 ini, kes makin naik, dan mudah-mudahan apa yang Allah SWT berikan kepada kita ini dari segi ujian akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan juga ketakwaan. Dan mudah-mudahan COVID ini tidak menghalang kita untuk kita melaksanakan ibadah secara bersendirian, secara berjemaah di rumah, dan juga kita juga tidak memutuskan hubungan kita dengan majlis-majlis ilmu. Dan kita tengok hari ini majlis-majlis ilmu banyak diadakan secara maya, dan di situ banyak faedah dan juga banyak manfaat. Yang penting kita sama-sama cintakan ilmu, dan kita akan berusaha untuk mencari ilmu-ilmu yang baru bagi meningkatkan, sebab ilmu ini dia mampu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dan kita minta dijauhi dari sifat takabur. Jadi insya-Allah malam pagi ini kita akan bincang berkenaan dengan khitan ataupun tajuk berkenaan dengan memotong sebahagian daripada kemaluan. Jadi khitan dari segi bahasa adalah bermaksud memotong perkataan kemudian memotong bahagian anggota yang tertentu. Sedangkan kalau kita tengok itu dari segi bahasa lah, manakala daripada segi istilah itu merujuk atau
ataupun dari segi fiknya merujuk kepada syariat bagi lelaki dan perempuan. Kalau lelaki iaitu memotong separuh kulit yang menutupi syahwat, iaitu kepala zakarnya, sehinggalah semua bahagian yang menutupi bahagian syahwat tadi. Kemudian bagi wanita pula atau bagi perempuan adalah memotong dan membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan. Jadi ini adalah merupakan satu pengertian dari sudut syarak. Jadi sebab itu penting untuk kita memahami pengertian dari sudut syarak, sebab dia akan memberi tasawur, memberi maklumat yang jelas berkenaan dengan bagaimana ibadah ataupun kita sebagai pensyariatan khitan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi khitan di dalam Islam ini dia secara umumnya dimasukkan di bawah bab ibadah, bahkan secara lebih spesifik perbahasan khitan ini termasuk di bawah ibadah bersuci. Jadi mana-mana maksudnya di ibadah ini diwajibkan kepada mereka yang waktu wajib, hukumnya adalah wajib di sisi ulama Syafi'i, dan waktu wajib melaksanakan ataupun sebelum ataupun melaksanakan ibadah ini adalah sebelum balik. Jadi disunatkan, manakala hukum sunat dia jadi sunat apabila ketika mana seorang dah berumur 7 tahun, 7 hari ya. Jadi ini kefahaman yang ada dalam masyarakat kita mengatakan kebanyakan kita di dalam mazhab Syafi'i ataupun penganut mazhab Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i, kita menganggap khitan itu sebagai satu perkara wajib yang perlu dilaksanakan. Okey. Jadi kalau kita tengok sejarah ibadah ini, sejarah pensyariatan khitan ini, dia bukan bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan dia adalah merupakan milah Ibrahim, ibadah yang dilaksanakan oleh zaman Nabi Ibrahim lagi. Dalam satu hadis, dalam satu ayat, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutlah agama Nabi Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk daripada orang yang mempersekutukan Allah SWT. Jadi antara ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim itu antaranya adalah khitan. Itu yang kita jelaskan bahawasanya ibadah ini dia sebahagian daripada kita tengok negara dia juga mereka juga melaksanakan khitan walaupun agama yang berlainan, dan dia adalah merupakan tradisi kuno. Lepas tu cuma Islam menggariskan kaedah-kaedah khitan yang tidak mencederakan, yang tidak memudaratkan, yang tidak mendatangkan kehilangan nafsu kepada wanita, seperti mana yang berlaku di negara-negara Afrika. Mereka mengatakan wanita itu dengan apa memudaratkan wanita itu sendiri. Jadi dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, ikhtatana Ibrahim Nabi alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan min qudumi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 8 tahun dengan menggunakan kapak. Jadi ini antara hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi antaranya ayat Al-Quran lagi, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wa takhazallahu Ibrahim khalila. Okey. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain, an Abi Al-Malih bin Usama an Abi an-Nabi SAW qala al-khitanu sunnatun lirijali mukarramatun lin-nisa'i rawahul Ahmad. Jadi Abu Malih bin Usama dan bapaknya Muhammad Nabi SAW, khitan merupakan sunnah bagi lelaki dan makrumah kemuliaan bagi perempuan. Ini antara hadis-hadis yang
mengajak ataupun merupakan dalil kepada pensyariatan kepada khitan tersebut. Jadi daripada dalil-dalil ini, para ulama membincangkan tentang hukum khitan bagi lelaki dan juga wanita. Jadi berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis ini, maka keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat mengatakan bahawasanya khitan ini adalah sesuatu yang masyru' ataupun sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam kepada lelaki dan juga wanita. Jadi kemudian Imam mazhab Syafi'i mewajibkan khitan bagi wanita dan juga lelaki. Ini adalah merupakan satu perkara yang perlu kita fahami, bahawasanya ibadah khitan ini termasuk di bawah pensyariatan yang dianjurkan oleh Islam. Jadi mana-mana golongan yang mendakwa bahawa khitan ini adalah membawa kepada penindasan, kemudian pemaksaan, ataupun berdasarkan kepada dengan suara-suara yang delek dan sebagainya, maksudnya menuduh ibadah khitan ini sebagai ibadah yang kuno, itu adalah merupakan dakwaan-dakwaan yang tidak berasas, akan menggelirukan sebahagian daripada umat Islam yang tidak menuntut ilmu. Sebab itu dalam perkara ini kita perlu mengetahui bahawasanya ibadah khitan itu adalah merupakan ibadah yang ada aslun, yang ada akar, yang ada pensyariatan asal usul dalam agama Islam. Jadi kalau kita tengok antara kebaikan-kebaikan ataupun kita tengok kebaikan khitan itu sangat besar, ya. Sebab dia bukan sahaja ibadah ini merupakan fitrah dan juga syiar agama Islam yang bertujuan untuk kita mengikuti perintah Allah SWT. Bahkan manfaat dan juga hikmah daripada pelaksanaan khitan itu, dia juga mendatangkan kebaikan daripada sudut aspek kesihatan dan juga sosial, ya. Jadi kita tengok apakah kebaikan dan juga hikmah di sebalik pelaksanaan ibadah ini. Jadi yang pertama, kalau kita tengok khitan adalah simbol dan juga kedudukan yang bahawasanya kita ini patuh pada perintah Allah SWT. Ini antara merupakan walaupun kalau kita tengok asal hukum, asal ibadah khitan itu, kita seolah-olah melukakan tubuh badan ataupun memotong bahagian yang tertentu. Namun sekiranya perintah tersebut dia adalah merupakan tuntutan syarak, dan maka dia telah menjadi wajib dan untuk kita mentaatinya. Jadi Allah SWT akan memberi ganjaran ke atas kesakitan kita dan juga perkara tersebut. Tapi hari ini kalau kita tengok pelaksanaan khitan ini, dia tidaklah membawa kepada kesakitan, tetapi adanya teknologi bius, teknologi yang kita kata menggunakan alat-alat memotong yang lebih tajam dan juga yang lebih berteknologi tinggi akan menghilangkan masalah daripada sudut kesakitan. Kalau hari ini kita tengok orang beranak pun dah kurang kesakitan mereka, adanya epidural, adanya bius, adanya benda-benda yang boleh meringankan kesihatan. Dan sebahagian hospital mereka menjadikan zero pain. Ini kalau kita tengok adalah hospital-hospital yang dilantik untuk menjadi duta ataupun untuk melaksanakan perubatan yang berlandaskan kepada zero kesakitan, kosong kesakitan. Jadi kalau sakit apa-apa, dia akan membantu kita daripada sudut menghilangkan kesakitan tersebut. Sebab itu ulama khilaf dalam menentukan ketika mana dalam untuk nak melaksanakan hukum hudud bagi seorang yang mencuri, boleh tak seseorang itu menggunakan bius ketika memotong tangan. Dia khilaf di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Dia mengatakan boleh, mengatakan bahawasanya asal ibadah kepada pemotongan tangan itu adalah untuk nak memberi pengajaran. Ada yang mengatakan pensyariatan hudud pemotongan tangan itu adalah untuk nak menghilangkan anggota. Jadi bagi mereka yang
mengatakan pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan tidak boleh menggunakan bius, manakala bagi yang kedua mereka kata boleh untuk nak menggunakan bius. Jadi begitu juga kalau kita tengok dalam ibadah kita, tak semestinya sakit, yang penting pelaksanaan pemotongan tersebut berlaku. Kadang-kadang orang ini menganggap kesakitan itu sebahagian daripada ibadah. Agama Islam kita tidak demikian, sebab kita menolak, kita ada kaedah yang menjaga la darar wa la dirar, maksudnya tidak memudaratkan dan tidak mudarat. Maksudnya ibadah ataupun sebarang ibadah tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak memudaratkan. Jadi ini adalah prinsip yang paling asas terbinanya syariah ataupun sebarang bentuk ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Jadi dia menjaga daripada berlaku kemudaratan. Antara kemudaratan maksudnya bila kita melaksanakan ibadah tersebut akan merosakkan, menjejaskan tubuh badan kita. Jadi dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran, Allah SWT menyebut wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi banyak hadis-hadis yang ataupun ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita untuk kita memelihara diri kita, menjaga kemudaratan daripada berlaku kemudaratan dan juga memudaratkan diri sendiri. Jadi ini antara merupakan teras kepada syariah Islam. Kemudian kita tengok pula hikmahnya adalah pelaksanaan khitan ini adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Okey. Sebab dalam satu ayat yang menjelaskan bahawa sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Maka kalau kita tengok dan sibghah Allah dan siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, maka hanya kepadanya lah kami menyembah sibghah. Artinya Allah SWT menyuruh kita untuk kita beriman kepada Allah, tidak disertakan dengan kemusyrikan. Allah melepaskan mereka orang yang beriman ini daripada kekafiran dan kemusyrikan, dan Allah menjadikan khitan ini sebagai satu ciri umat, sebagai simbol agama dan juga syariat. Khitan juga adalah merupakan syiar. Jadi antara tanda-tanda seorang itu muslim, maka dia adalah seorang yang telah melaksanakan khitan. Jadi antara hikmah yang seterusnya ataupun kebaikan khitan ini, khitan termasuk syiar Islam yang dapat berfungsi sebagai pembeda di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Yang seterusnya, khitan juga membawa kebersihan dan keindahan. Bagi lelaki yang tidak khitan, maka mereka perlu memelihara bahagian yang mengandungi najis, iaitu kulit, maksudnya di bawah bahagian yang tidak dipotong tersebut. Kerana disitulah tempat perkumpulan, maksudnya tempat najis berkumpul. Jadi ataupun kita kata bekas-bekas ataupun sisa-sisa najis itu berkumpul di situ. Jadi kalau kita khitan, maka kita telah membuang tempat berhimpunnya najis tersebut. Jadi syariah itu tidak, Allah SWT tidak menyuruh kita melakukan perkara sia-sia. Jadi dalam Imam Sya'rani menyebut dalam kitab beliau, al-syari'atu maslahatun kulluha. Syariah ini mempunyai kemaslahatan semuanya. Maksudnya mana-mana persyariatan ataupun ibadah ataupun mana-mana bentuk hukum hakam, semuanya adalah bertujuan untuk memberi maslahat. Jadi bila bahagian ulfah tadi tidak dibuang, maka dia akan menyebabkan berhimpunnya najis-najis dan juga kotoran-kotoran di bahagian tersebut. Jadi sebab itu kalau kita tengok daripada sudut aspek medik sekalipun, lelaki ataupun alat zakar yang dikhitan ini, dia lebih higien. Maksudnya dia higien daripada zakar yang tidak dikhitankan. Okay. Kemudian hikmah yang seterusnya ataupun kebaikan khitan atau khitan
ini bagi lelaki akan sangat memberi manfaat untuk menjaga diri dan juga air kencing yang mungkin tersisa daripada kulit ataupun bahagian kulit yang ada pada hujung kepala tersebut. Kemudian khitan juga dapat membantu kelancaran membuang air kencing. Maksudnya ketika nak melaksanakan hadat, jadi apabila bahagian tersebut dibuang, maka dia akan memudahkan untuk kita melakukan buang air kecil tersebut. Yang seterusnya, kita juga dapat menstabilkan nafsu syahwat bagi lelaki dan perempuan. Jadi khitan ini dia menjadi penyeimbang di antara nafsu yang kalau kita kata sebagai nafsu yang ganas dan dengan tidak bernafsu sama sekali. Maksudnya bila kita melaksanakan khitan ini, dia dapat juga merangsang nafsu kita dan dapat menyeimbangkan nafsu kita yang lebih terover lebih. Jadi sebab itulah khitan ini dia bersifat menyeimbangkan di antara dua kekuatan dan juga kelemahan tersebut. Jadi dia tidak menjadikan seorang terlalu ganas dari sudut seks dan tidak juga menjadikan seorang itu lemah seks dia. Jadi kalau kita tengok secara realitinya begitu. Okay. Maksudnya banyak lagi kita nak sebut di sini, dia akan dapat memudahkan seorang itu merasa puas dalam hubungan seks dan banyaklah sebenarnya kelebihan. Kalau kita tengok kelebihan daripada sudut medik juga begitu. Maksudnya benda ini juga disepakati oleh para ahli perubatan. Kecuali sekiranya pelaksanaan khitan itu dibuat secara berlebihan sehinggalah membuang semua bahagian klitoris pada wanita tersebut akan menghilangkan daripada keinginan seks. Jadi sebab itu kalau kita tengok khitan ini dibolehkan sekiranya dilakukan oleh seorang yang pakar. Maksudnya seorang yang arif. Ataupun sekarang ni kalau kita tengok dulu pelaksanaan khitan ini dilaksanakan oleh Tok Mudin ataupun Tok Bidan. Tapi sekarang ni banyak sudah boleh kata semuanya dilakukan di hospital dan juga klinik-klinik oleh doktor-doktor yang bertauliah. Okey, antara hikmah yang seterusnya, khitan merupakan cara yang sihat untuk melihara diri daripada penyakit. Jadi manfaat ini kalau kita tengok dari segi klinikal dan juga medik, maka kita dapati zakar yang tidak dikhitankan akan dapat mendatangkan bermacam-macam penyakit kelamin seperti sifilis, nanah, kanser yang menyebabkan bahagian alat kelamin dan penyakit-penyakit yang lain. Sebab bahagian yang tidak dipotongkan itu dia akan menghimpunkan kotoran-kotoran bakteria dan juga najis-najis yang menyebabkan tersebarnya mudahnya alat kelamin itu dijangkiti. Ini di sudut kebaikan perubatan tersebutlah. Okey. Jadi dari sudut kalau kita tengok tempoh pelaksanaan berkhitan itu, secara umumnya pelaksanaan khitan itu dibezakan antara waktu sunnah dengan waktu wajib. Jadi Imam Mawardi menyebutkan bahawasanya waktu khitan itu ada dua, iaitu pada waktu wajib dan waktu mustahab. Okay, macam saya sebutkan tadi, waktu wajib adalah ketika anak sudah balik dewasa. Maksudnya sebelum dia balik. Adapun waktu yang dianjurkan adalah anak sebelum balik. Jadi kalau dia dah balik, maka waktu itu wajib dikhitankan. Sebab tu kalau kita tengok budaya orang Melayu, kita akan, kalau lelaki akan dikhitankan pada umur 7 tahun, 8 tahun ataupun ada yang lebih awal daripada itu, sebab nak mengelakkan daripada dikhitan sebelum dia balik lah. Manakala perempuan dikhitankan pada waktu kecil. Ini antara waktu yang mustahab.
Okay, ada pun waktu yang dianjurkan adalah sebelum anak balik. Jadi balik ini adalah merupakan penanda kepada bahawasanya seorang itu diwajibkan ke atasnya menjadi seorang yang mukallaf. Maksudnya bila dia balik, maka wajib solat, wajib menutup aurat, wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT. Jadi sebab itu khatam ini, khatam ini kalau bagi dia mengambil masa yang agak lama dalam 2-3 minggu untuk betul-betul sembuh dan juga untuk betul-betul pulih. Jadi kalau balik malam ni besok baru nak khatam, jadi itu mendatangkan kesukaran lah. Jadi sebab itu Islam menganjurkan ada waktu yang mustahab, waktu yang disunatkan untuk nak melaksanakan ibadah ini. Okay. Jadi kalau kita tengok pelaksanaan khitan ini adalah bertujuan untuk melaksanakan ataupun dia merealisasikan persyariatan bersuci taharah, yang mana supaya bahagian-bahagian yang menyimpan khulfah tadi, yang menyimpan najis dapat dibuang. Dan kita tengok penyucian daripada hadas dan najis ini adalah merupakan salah satu persyariatan atau pelaksanaan ibadah dalam solat. Sebab Islam antara syarat-syarat sah solat iaitu badan itu ataupun suci daripada sebarang najis, sama ada najis besar ataupun najis yang kecil. Okay. Jadi antara perintah Allah SWT, dalam ajaran Islam, seorang anak harus diperintahkan untuk solat ketika usianya menginjak 7 tahun, dan semakin dalam hadis Nabi SAW, alimu auladakum ataupun auladakum bis solah, suruhlah anak kamu itu menunaikan solat ketika mana dia berumur pada 7 tahun. Kemudian kalau dia renggang pada lepas itu, maka kita boleh menggunakan kekerasan seperti memukul. Ini adalah merupakan perintah yang wajib. Apapun sebarang pelaksanaan ibadah terhadap kanak-kanak ini perlulah berdasarkan kepada pendidikan, kemudian perlulah secara bertadarus, maksudnya berperingkat-peringkat. Jangan kita besok balik, hari ini kita nak suruh solat. Itu kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita yang salah faham tentang hadis ini. Jadi Nabi SAW dalam sebarang persyariatan, dia berlainan dengan orang yang mu'alaf, dengan umat yang memang lahir itu sebagai Islam. Jadi mereka ini akan dilatih daripada sejak kecil, iaitu latih dengan solat, latih dengan menutup aurat, latih dengan berbagai-bagai ibadah yang lain. Jadi bila kita menyuruh anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita untuk bersolat, kita suruh dengan penuh hikmah, jangan tergesa-gesa ataupun jangan terlalu lambat. Jangan terlalu lambat sehingga kan mereka tidak terbiasa dengan perkara tersebut. Jadi anak-anak yang telah dilatih daripada awal ini, mereka akan mudah faham tentang perkara tersebut. Okey. Rasulullah SAW sendiri menyegerakan khitan terhadap kedua cucu beliau Hasan dan Husain, iaitu pada hari yang ketujuh sejak kelahiran. Hal ini banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. An Jabir anna Rasulullah SAW aqta 'anil Hasan wal Husaini wa qatanahuma li sab'ati ayyamin. Dan Jabir bahawa Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain, dan Rasulullah SAW mengakikkan kedua-duanya pada hari yang ketujuh. Jadi dalam hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qatana al-Hasan wal Husain yaum as-sabi'i min wiladatihima, rawahu al-Hakim dan Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW mengkhatamkan Hasan dan Husain di hari ketujuh sejak kelahiran keduanya. Okay. Kemudian kita dah juga tengok tentang manfaat waktu pelaksanaan, kemudian
tata cara khitan ini saya ingat okey kemudian secara kita tengok pandangan umum khitan berdasarkan kepada perspektif Islam. Daripada perbincangan tadi, maka kita dapati bahawasanya khitan bagi lelaki ini dianggap cukup dengan memotong bulu yang menutupi kepala zakat sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi wanita adalah dengan cara menggores atau memotong sedikit sahaja kulit selaput yang menutupi ujung klitoris atau membuang sedikit bahagian klitoris berupa gumpalan jaringan kecil yang terdapat di bawah lubang vulva bahagian atas kemudian wanita tersebut. Maka sekiranya kita nak memperincikan khitan terhadap lelaki menurut Islam, maka kita pastikan yang pertama menghilangkan penutup kepala alat kelamin yang disebut dengan istilah uluk sehingga menjadi terbuka. Kemudian yang seterusnya tidak membahayakan dan tujuannya adalah untuk kepentingan yang tidak diharamkan. Ini kena faham. Sebab sebahagian kita kadang-kadang sebahagian jawab adat ini dia menjadi adat budaya bagi sebuah negara. Jadi mereka melaksanakan adat itu dengan kaedah ataupun cara yang memudaratkan orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak tersebut. Kalau kita tengok khitan kepada perempuan ini, yang pertama dilakukan sedikit sahaja dan tidak berlebihan, cukup menghilangkan selaput itu atau disebut sebagai kolom ataupun yang menutupi klitoris. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara berlebihan seperti memotong ataupun melukakan klitoris yang mengakibatkan bahaya ataupun cacat yang akan menghilangkan fungsi seksual yang juga membawa kepada kekurangan yang lain. Ini banyak berlaku di negara-negara Afrika yang lain apabila mereka melaksanakan khitan secara berlebihan. Jadi sebab itu kita kena hati-hati dan menyerahkan hal ini kepada mereka-mereka yang pakar ataupun ahli di dalam bidang tersebut. Kalau sekarang ni doktor-doktor lah ataupun bidan-bidan yang bertauliah. Jadi supaya nak mengelak berlakunya kerosakan kepada anak-anak tersebut. Jadi akan menghilangkan roh, menghilangkan ibadah ataupun roh persyariatan khitan tersebut. Kalau kita tengok tujuannya adalah untuk bagi kebaikan, bagi menghilangkan benda-benda yang najis, dan jadi akan merosakkan sekiranya kita melakukan benda tersebut secara berlebihan. Ini kalau kita tengok dia akan menzalimi kanak-kanak yang dilaksanakan khitan ke atas mereka. Akhir sekali membawa kepada mudarat dengan tidak dilaksanakan dengan betul, menghilangkan keinginan syahwat dia. Kadang-kadang mencacatkan anggota yang kita anggap sebagai